Tetapi bahagian kedua dinamakan itlaf, ada 4 kategori. Yang pertamanya bulu, kuku, bokok dan binatang. Jadi sekiranya 4 perkara ni tuan-tuan dilakukan sengaja atau tidak, tetap dikenakan dam kedua-duanya. Tak berdendam, tak sengaja pun berdendam juga. Ya, tetapi kalau buat dengan sengaja, tambahannya ini berdosa dan dikenakan dam. Kalau tak sengaja, dam tak kena, tapi tidak berdosa. Jadi dia punya pengecualian ni tuan-tuan, antara dua-dua ni tuan-tuan, tuan perlu ambil berat kepada yang nombor 2, ikhlas. 4 benda. Bulu atau rambut, kuku, bokok dan binatang. Ya. Jadi itu maklumat yang boleh saya kongsikan bersama tuan-tuan. Kalau sekiranya tuan-tuan boleh memahami, boleh ingat taraful ikhlas ni, bila sampai di sana tuan-tuan tak timbul masalah sengaja atau tidak, dari situ kita boleh bicarakan permasalahan tersebut. Ya. Jadi sebab itu bahagian kalau dalam buku ni tuan-tuan kena bawa buku ni pergi ke Mekah juga. Bawa buku yang kita catat. Sebab itu masa kita belajar ni, kalau boleh tuan-tuan catatkan tarikhnya bila, apa isi-isi maklumatnya. Jadi kita bawa buku ni, bila sampai di sana nanti tuan-tuan akan jadi guru agama pula di sana. Boleh kan? Maklum dia. Tahu dah. Kalau jadi masalah, kita boleh bantu rakan kita. Kalau rakan kita ragu-ragu dengan kita pun dia boleh turun kepada guru agama yang tahu dia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Jadi tuan-tuan, kita rasa kita masuk kepada sesi yang kedua, iaitu kita pindah kepada rukun umrah yang ketiga. Nombor 1, rukun umrah pertama niat ihram umrah, yang kedua rukun umrah yang kedua tawaf umrah, yang ketiga sa'i umrah. Ya. Jadi pengertian sa'i ini tuan-tuan ialah berjalan ulang alik antara Safa dan Marwah menurut syarat-syaratnya. Jadi Safa dan Marwah ni tuan-tuan hanya berada di Makkah Mukarramah sahaja. Tak ada di tempat-tempat yang lain. Di Madinah pun tak ada, di mana-mana kawasan tidak berada. Ya. Jadi masa berada di Mekah, kita kena selesaikan rukun umrah yang ketiga ini. Kita lihat kepada syarat-syarat sa'i. Ya, syarat-syarat sa'i dan perkara-perkara sunat semasa sa'i. Ya. Jadi tempat sa'i ini dia berada pada banyak tempat, ya, banyak tingkatan. Tingkat yang tuan-tuan perhatikan di Sutuh, iaitu di tingkat atas yang tak berbumbung, paling atas ini agak panas. Nombor tingkat 2, ya, tingkat 1, kemudian aras bumi dan di bawah bumi, ya, kawasan-kawasan ini. Cuma kalau tuan-tuan tengok, ya, Bukit Safa tempat permulaan sa'i. Kita masuk kepada bahagian sa'i ni, dia antara Bukit Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwah. Jadi contohnya tuan-tuan, saya nak gambarkan. Contohnya sebelah kanan saya ni tempat nombor jam tu, waktu solat tu, ini katakan dia Safa. Inna Safa wal Marwah. Marwah kata jam lama sana tu. Ya. Jadi permulaan sa'i ni tuan-tuan ialah bermula daripada Safa. Ya, daripada Safa bergerak sebelah kanan pergi ke Marwah dikira 1. Daripada Marwah pergi ke Safa dikira 2. Kemudian Safa ke Marwah 3. Daripada Marwah ke Safa dikira 4. Ya, kemudian Safa ke Marwah dikira 5. Marwah ke Safa dikira 6. Kemudian daripada Safa ke Marwah yang terakhir dikira 7. Jadi berakhirnya nanti di gunting rambut, disunatkan berada di atas bukit Marwah. Jadi kesimpulan yang tuan mula nanti di Safa, berakhirnya di Marwah. Dia tak boleh mula di Safa, berakhir juga di Safa juga. Macam tawaf daripada Hajarul Aswad, penjuru Hajarul Aswad dikira 1 sampai Hajarul Aswad kali semula. Dia buat pusing. Walaupun Safa Marwah ni kita boleh buat satu pusingan, tetapi dia satu hala dianggap satu pusingan yang pertama sudah selesai. Patah balik dikira 2. Ya. Yang pada tahun sudah memang ada 2-3 orang juga yang pergi Safa Marwah. Dia kira dengan Safa pergi ke Marwah, dia baru setengah, dia kata. Daripada Marwah pergi ke Safa, yang mengenai baru dikira setengah lagi, baru jadi 1.
Jadi dia pergi dan balik itu 3-1. Jawapannya kelakuan begitu adalah salah. Tak, bukanlah begitu caranya. Bukan macam tawaf. Ya. Ya, kalau tak yakin. Okey, katakanlah begini kelakuannya, dia mula sofa pergi Marwah, Marwah sofa 2, kemudian sofa Marwah 3, Marwah sofa 4, pergi 5, patah balik 6, pergi 7. Sampai 7 sana dia rasa ragu-ragu. Bila ragu-ragu tuan-tuan, dia tak boleh habis nanti di sana. Dia kena buat, bila kurang ragu-ragu tu, walaupun satu pusingan dia tak sempurna, katakan dia ragu-ragu satu, katakan dia rasa macam 6 contohnya, dia kena gantikan 2 hala kena pergi. Bermakna dia kena pergi daripada Marwah pergi ke sofa, dia anggap 6, daripada Marwah ke, daripada sofa ke Marwah dia kira 7. Itulah dia kena ganti 2. Jadi ibadah tawaf tuan-tuan, ibadah tawaf kalau ragu-ragu kena tambah 1 pusingan saja cukup. Tetapi pada ibadah sa'i dia kena tambah 2, bukan 1, 2. Kerana setiap susunan itu dia bersambung antara satu sama lain. Jadi gitulah ya. Jadi selagi tak sempurna, tak rasa yakin begitu ini, tambahlah. Berpusing-pusing kita di situ. Berlama-lama ya. Selesaikanlah. Jadi tuan-tuan, pastikanlah ya, tempat ini tempat yang cukup suci, kita mohonlah. Kalau lebih sangat-sangat pun tuan-tuan, kalau sampai di sana kita ragu-ragu bilangan dan sebagainya, tuan-tuan boleh berhenti. Semayang sunat taubat ke, semayang sunat hajat ke, berhenti dulu. Jangan rasa susah hati sangat tuan-tuan. Kita ada masa yang lama. Ya. Jadi bila sampai sana nanti tuan-tuan ada macam-macam lah yang berlaku pada tuan-tuan, pengalaman, pengajaran dan sebagainya. Kita pernah tunggu jemaah daripada tawaf, daripada isyak, tawaf tak selesai sampai solat fardu subuh pun ada. Bukannya tak ada, dan saya kena tunggu jemaah. Jadi tuan-tuan, dalam kes melakukan ibadah ni, kalau sekiranya ragu-ragu dan sebagainya, tuan-tuan bolehlah muhasabah pada diri dan kita tunaikan semua sunat taubat ke apa ke, mengembalikan kita punya kekuatan dan sebagainya, insya-Allah ya. Tawaf bermakna daripada isyak sampai subuh berapa jam tuan-tuan? Sampai lebih lah. Lebih. Sa'i tak sempat, balik dulu, rehat lah. Lepas sembahyang subuh balik dulu lah tuan. Nanti dah rehat, zuhur ke, zuhur pula tak, panas tu. Jadi dugaan kita berbeza-beza. Tak apa, Allah Ta'ala nak uji kita, nak ajar kita, nak hapuskan. Tuan-tuan, ibarat umrah ini, sekali umrah tuan-tuan, kalau besi itu penuh dengan karat, pada kita ni penuh dengan karat, tuan-tuan akan dipolish, akan dibersihkan, ambil tu buang, semua bersih balik. Orang yang balik daripada kota Mekah ni, dia ibarat dia seperti anak yang baru dilahirkan. Jadi sebab itu kalau kita pergi, kita tengok jemaah yang balik daripada Mekah ni, kalau boleh peluk dia, kita ambil aura dia tu. Dalam Islam ada aura tu, minta doa daripada dia ya. Itu cara-caralah di antaranya, kerana orang yang tidak ada dosa ni doa diampunkan. Jadi tuan-tuan, bagi ibadah sa'i ni, bidayah itu sofa, iaitu tempat bermulanya sofa. Jadi nombor 1 nak mula dengan sofa, tak boleh mula dengan Marwah. Kalau mula dengan Marwah apa jadi? Marwah pergi ke sofa, bermakna larian itu ataupun pusingan itu tidak dikira. Dia kena mula daripada sofa ke Marwah baru dikira satu. Niat perlu tak? Bagi umrah, bagi orang yang melaksanakan umrah, tidak diperlukan niat untuk sa'i, tak diperlukan. Ada tak sa'i sunat? Jawapannya tiada. Tak macam tawaf. Tawafnya ada tawaf sunat, tetapi sa'i dia tak ada sa'i sunat. Ya, sa'i sunat tiada. Jadi sa'i ini dah tentu confirmnya sama ada haji atau umrah sahaja. Ya. Kalau tuan-tuan tengok orang sa'i itu pakai baju biasa, itu bermakna dia menemani isterinya atau rakan-rakannya. Jangan pula kita pun ada sa'i sunat ni pakai baju jubah aja. Tak ada, ya, tak ada, tidak wujud. Okey, seterusnya tuan-tuan. Jadi Bukit Sofa ni, saya kalau ya sekarang ni kita tak boleh nak pegang, nak jamah ni tak boleh lah. Ya, dahulu kala bolehlah, tahun 90-an, tahun awal 2000 boleh dipegang, disentuh dan sebagainya. Kemudian
permulaan Safa dan Marwah ini saya kira dah ada bincang pun. Dia punya permulaan Safa dan Marwah ni ialah penghujung tempat kerusi roda nak tolak di belah sini. Safa pun sama, di Marwah pun sama. Tuan-tuan, contohnya puncak bukit Safa itu, katakan jam itu, bukanlah di tempat jam itu tempat kita naik. Ya, kita kena naik panjang apa semua. Kalau zaman dulu tak ada kaca lah. Ya, sebenarnya di hadapan sedikit ada penghujung untuk menolak kerusi roda. Orang yang uzur di bahagian tengah ni dia punya divider lah, pemisah di antara di sebelah sana orang pergi di sebelah kanan, kemudian di sebelah sana ialah orang yang berpatah balik daripada Marwah pergi ke Safa, patah balik, kira dua. Di antara tengah-tengah tu dia ada satu divider, pemisah di antara dua jalan pergi dan balik. Di hujung pagar itu ada satu menara lah, satu pagar yang ada di hujung sana sebelum tiang yang besar ini. Bermakna di situlah kaki bukit Safa pada awal-awal Islam dahulu, pada awal zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu. Itu asal dia. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan kita duduk berjalan, cukup-cukup je dengan orang yang berjalan di hujung tu, ataupun kita mula dengan tempat tiang itu, adakah dianggap susah sa'inya? Jawapannya sudah termasuk dalam kawasan sa'i. Tempat yang ada gambar ni ialah tempat yang di atas kawasan bukit sedikit, ya. Jadi dibenarkan, ya, tak ada masalah. Jadi sunatnya sampai ke kaki bukit, ke puncak bukit, tetapi tidak boleh dicapai sekarang lah, ya. Jadi boleh mula di kawasan itu. Di sebelah Safa pun sama, sampai ke Marwah pun serupalah kawasannya, ya. Agak jauh. Satu hala tuan-tuan 3.2 km, ya. 3.2 km ataupun kita kata 3 km lah. Keseluruhannya 3.2 km itu keseluruhan 7 pusingan. Sehala kira-kira 399 meter, ya, satu hala, ataupun 400 meter lah, ya. Okey, kemudian di tingkat atas kita sampai di kawasan yang disunatkan ramal berlari-lari anak, iaitu pada kawasan yang berwarna hijau. Bagi lelaki sunat berlari-lari anak pada kawasan. Kalau tuan-tuan tak mau lari pun tak apa, tak ada masalah. Di bahagian bawah ni ialah di bawah tanah, ya. Kalau sekiranya tuan-tuan ada kesukaran, sibuk dan sebagainya, panas, tuan-tuan boleh rehat di bahagian bawah sepenuhnya, lower ground ataupun di bawah tanah. Cuma di bawah tanah ini pastikan tempat bermula dan berakhirnya ada penanda dia. Ada permulaan Safa dan permulaan Marwah itu kena ada. Okey. Kemudian Bukit Marwah tuan-tuan, dia berwarna hitam, ya. Sama persisnya dengan rambut kita ni. Kalau kita nak buang di sini, kita nak buang rambut kita, bila dah sampai ke pusingan yang ketujuh, sampai pusingan 7, kita akan gugurkan rambut 3 helai di penghujung tempat sa'i di Bukit Marwah ini. Ya, jadi di atas ni kita nak berdoa dan sebagainya, ya, dibenarkan di atas ni lah, ya. Bijaklah di atas ni. Okey, Marwah ada penandanya, tanda bermulanya Marwah, padan di tingkat atas ni. Kemudian tuan-tuan, ni perhatian bagi sesiapa yang agak nak keselesaan, dia nak sa'i itu di bawah tanah. Di bawah tanah. Jadi bawah tanah ni sejuk. Tak sama sa'i di tingkat atas, agak panas. Cuma di bawah ni tuan-tuan, jemaah perlu berhati-hati memandangkan sempadan akhir di tempat sa'i di bawah tanah itu benar-benar hampir dengan cermin kaca di Bukit Marwah. Bermakna tuan-tuan, bila tuan-tuan melakukan sa'i Safa, tuan-tuan kena berada di atas anak panah di bawah. Kalau tuan-tuan bawa tingkat bawah, kita kena jalan sampai dia buat anak panah tu, permulaan bidayah Safa, permulaan start Safa, dia boleh. Sampai juga bila sampai di Marwah di ujung sana, kita kena tengok anak panah di bawah tu, dia kata nihayah asyatu, iaitu end, penghujung bagi Marwah. Sampai di cermin tu baru kita berpatah balik. Jangan sekali-kali sebelum sampai ke cermin tu kita dah berpusing. Bermakna kita tak sampai ke kaki bukit Marwah tu pun tak sampai. Biar badan kita melekat pada cermin tu, maknanya biar sana melekat. Jangan kita cuit je. Cuit ni dikira Safa dan Marwah ialah langkah kaki tu.
Bukannya tangan sampai macam kita lari penamat tu, yang sampai dulu tangan lah. Tapi dia Safa dan Marwah dianggap pada syut, pusingan itu pada langkah kaki. Sebab itu Rasulullah SAW masa melaksanakan tawaf dan sa'i, Rasulullah menggunakan unta. Bila unta tu, kaki unta tu dia sampai ke penghujung dan patah balik sampai ke hujung bukit, demi bukit ke bukit, bukannya kurang daripada kawasan itu, ya. Jadi sekiranya kurang satu khutwah, satu langkah sekalipun walaupun kenderaan tersebut, bermakna kena tambah bukan satu, tuan-tuan, kena tambah 2 pusingan. Sebab sa'i Safa dan Marwah ini dia melibatkan stesen dengan stesen, stesen A dengan stesen B, pergi 1 balik 2. Berbeza dengan tawaf, dia 1 pusingan yang sama. Jadi itu perbezaan dia, ya. Jadi sebab itu saya nak katakan sa'i ini dia bukan pusingan. Sa'i ini dia bukan pusingan, dia perjalanannya nak kata apa, ya? Ya, pergi dan balik, pergi lain dan balik itu lain. Kalau tawaf dia pusingan, 7 pusingan tawaf. Sa'i ini dia pergi itu 1, berasingan dengan balik itu 1. Dia one way, satu hala, ya, bukan U-turn, bukan pusingan. Okey, jadi tuan-tuan, masa Marwah ni pastikan badan kita melekat pada dinding kaca itu, ya, tinggal bawah, ya, pastikan. Okey, seterusnya ini permulaan. Jadi tuan-tuan, ini menuju ke Safa daripada Bukit Marwah. Bila kita duduk di atas tempat Marwah, puncak Marwah, batu tu kita akan nampak suasananya begini, ya. Ini adalah tempat untuk kerusi roda. Nampak sempit je ni di tengah-tengah. Kalau yang sebenarnya ialah di sebelah sana, kita nak pergi agak luas, ya, seluas lebar masjid kita ni, ya. Kawasannya agak luas. Ni pergi dan balik. Jadi tuan-tuan, kalau sekiranya kita orang yang ditumpah orang tu tolak kursi roda, kita akan bergerak daripada sana 50 riyal tolak sampai ke sini. Dan sampai sini pastikan dia pusing pada tiang ni. Sebab tiang ni adalah sempadan untuk permulaan kaki bukit bagi Marwah, satu ketika dahulu, ya. Walaupun di tempat sebelah sini, gambar di sebelah sini ialah batu bukit sini, ya. Jadi dia kena pusing di sini, ya. Kalau sekiranya dia berjalan juga sampai di sini, dia tak sampai ni, baru di tiang yang kedua sebelum tamat ni, dia dah pusing, tuan-tuan kena berat dia punya kursi roda, minta dia pusing juga, ya. Kerana kita dah upah dia 50 riyal ni, dia kena cepat je. Bila cepat, 7 pusingan tu dia boleh ambil penumpang lain pula untuk tambah kewangan dia. Jadi dia begitu pusing, dia pusingan itu, ya. Jangan kita biarkan saja, kerana kalau kita biarkan bermakna sa'i kita tak sempurna, gunting kita pun rasa Allah teringat-ingat sampai sekarang. Benda tu dah jadi 10-15 tahun contohnya. Katakanlah tahun lepas dah jadi begini, kita akan terngiang-ngiang, terbayang-bayang benda tu tak selesai. Dan apa kesan dia? Kesannya ihram masih ada kita, tuan. Ada ke tak ada? Ihram ni masih lagi ada, ya. Jadi masalah, ya, walaupun orang lain yang buat ni memang betul, tapi kita ada kudrat untuk menentukan benda tu, ya. Jadi macam mana caranya? Nantilah tengoklah. Saya kira semua tak ada masalah tu, insya-Allah, ya. Okey, kemudian seterusnya sa'i, syarat sah sa'i, ya. Nombor 2 tu bermula di Bukit Safa dan berakhir di Marwah. Yang ketiga cukup 7 kali dengan yakin. Kita kata 7 kali dah, bukan 7 pusingan. 7 kali dengan yakin, ulang-alik itu. Sekali Safa ke Marwah, sekali lagi yang kedua Marwah ke Safa. Hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i di kaki Bukit Safa dan sampai juga di penghujung Bukit Marwah. Ada tanda di situ. Hendaklah sa'i tempat yang termaklum. Nak sa'i di Masjid Nasriyah tak boleh. Dia kena tempat Safa Marwah di Mekah. Kalau ada zaman akan datang ada satu aliran ke ajaran sesat kata boleh buat haji di Masjid Setiawan ni, tuan-tuan kena tolak. Sebab apa? Rukunnya haji semua sebagainya begitu juga, tak ada berlaku, ya. Kemudian
Tak lama lagi kita akan buat, mungkin kita akan buat replika ke, buat kan. Nanti dia balik kampung dia, aku dah buat haji dah. Di mana? Dekat Masjid Nasriah. Dia punya apa lakonan sahaja ya. Itu tak jadi. Tak jadi, itu hanya untuk mudah cara saja akan datang. Dan lebih-lebih lagi kalau tuan-tuan pergi ke kursus perdana nanti, siapa yang terpilih akan pergi ke kursus perdana. Masa itu ada Kaabah besar tuan-tuan. Di situ tuan-tuan akan nampak sa'inya jalan ulang-alik ya. Jadi mungkin nanti masa itu tuan-tuan akan buat lebih nampak sedikit insya-Allah. Dan yang keenam, mengekali syarat niat untuk sa'i, bukan kerana yang lain. Satu hala tuan-tuan, saya minta maaf tadi ya, jaraknya ialah sehala 420 meter lebih kurang ya, hampir setengah kilometer. Jadi kedudukan begini. Jadi tuan-tuan, kalau sekiranya tuan-tuan duduk di selepas saja tawaf, jadi saya nak sebutkan juga, lepas saja tuan-tuan tawaf, antara tawaf dengan sa'i ni tuan-tuan, nombor satu lepas tawaf, kita kena pakai balik tutup bahu kanan, nombor satu. Yang kedua, antara nak pergi Safa ni, nak pergi sa'i ni, lepas saja tawaf 7 pusingan umrah, kemudian jangan terus kita pergi ke Safa. Kita tutup dulu bahu kita, nombor satu. Yang kedua, kita pergi sembahyang sunat tawaf dulu. Yang ketiga, kita minum air zam-zam dulu. Jadi buat 3 ni dulu. Pasal apa tuan-tuan, ada 3 benda ni? Tujuan dia, sekiranya tuan-tuan ada rasa ragu-ragu pada tawaf, sebab tawaf ini adalah penentu dia. Tawaf ni yang 8 syarat tadi, yang dia punya pokok dia. Kalau tuan-tuan ada ragu-ragu masa ni, tuan-tuan boleh patah balik buat. Jangan tuan-tuan sayangkan masa, sayangkan nak tertinggal dengan ragu-ragu, buat, selesaikan. Kita akan dipertanggungjawabkan di depan Tuhan masa mati nanti. Jadi tuan-tuan selesaikan dulu. Sebab itu di antara perkara sunat sebelum kita nak pergi ke Safa dan Marwah, nak pergi sa'i, kita tutup bahu dulu, semayang sunat 2 rakaat. Biasanya semayang 2 rakaat ni masa itu dia datang kan. Masa macam kita hilang kunci, pergi semayang dulu. Masa semayang kan dia ingat mana letaknya kan. Jadi tuan-tuan, bukan kita nak katakan semayang tu memang dugaannya agak terlampau, banyaklah dugaan-dugaannya ya. Kerana itulah tuan-tuan, kita semayang sunat tawaf, semayang sunat tawaf itu bagi jiwa kita tenang, kita yakin dengan kelakuan kita ya. Kemudian kita minum air zam-zam yang tak boleh penuh manusia ini dalam perutnya kecuali orang yang beriman. Orang yang munafik tak boleh nak penuhkan perut dengan air zam-zam. Dia rasa payahnya, tak sedap lah ya. Jadi tuan-tuan, minum dulu, kita cari ketenangan baru pergi Safa dan Marwah. Maknanya bila dah pergi Safa Marwah ni tuan-tuan, nombor satunya kita kena buka balik kita punya bahu, nombor satu. Yang kedua, tuan-tuan kena tutup apa isu yang berlaku pada tawaf. Tutup. Sebab kita dah ada tempoh bertenang, tempoh berkempen tu dah ada dah. Dah ada dah kan. Tempoh tu kita guna betul-betul. Masa tu kita guna pakaian kita betul kan, pakai balik, semayang sunat tawaf, minum air zam-zam, kita ambil masa bertenang tu, fikir betul-betul sebelum kita masuk kepada sa'i. Bila sa'i tuan-tuan, kita sa'i betul-betul. Jangan kita nak ingat, kita masa tu lah datang nanti. Masa tadi aku tak niat. Dia mula datang macam-macam. Mula, niat ni boleh tak boleh, boleh tak boleh. Mula, dah kita bagi tahu dah ni. Sampai sana dia dah bercelaru dah. Macam-macam ya. Jadi tuan-tuan, pastikan bila kita dah mula Safa, kita dah mula Safa Marwah, kita dah sa'i, kita tutup kita punya isu untuk tawaf tu, dah habis selesai. Jangan buka-buka dah. Sebab kita dah ada tempoh dah masa. Kalau sedikit ada keraguan semasa kita semayang tuan-tuan, semayang sunat tu dia datang, kita rasa kita buat benda yang tersentuh kelambu ke contohnya, kita teringat. Masa itu jangan kita terus pergi ke sa'i. Kita kena buat balik tawaf itu sampai yakin dengan sepenuhnya. Ya, itu dia punya kunci dia. Tuan-tuan jangan pakai kedah aja. Benda ibadah Mekah ni jangan pakai kedah aja. Kedah aja masalah kita. Bukan kita je, dengan keturunan-keturunan kita juga. Dan satu lagi tuan-tuan, kedudukan bangunan sa'i ini, kita disunahkan masuk ke Masjidil Haram ikut pintu Babus Salam. Masuk pintu Babus Salam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa
sampai saja Masjidil Haram, manakah pintu yang kita masuk macam masjid kita ni? Manakah pintu yang asal-asal dulu? Asal-asal dulu yang wujud. Pintu kanan dan kiri ni. Jadi kita masuk ke pintu kanan kiri ni. Pintu belakang-belakang tu yang lama-lama dulu tu tak wujud lagi masa dulu. Macam saya dulu. Saya pun dulu masa saya mengaji dulu di Semanggur, Syarif, Taiping, balik sini, dia tengok bas tak ada, tidur dalam masjid ni. Itu cerita lama dulu lah. Pernah merasa tidur. Jadi saya tahu situasi di masjid ni. Ya. Jadi tuan-tuan, bila sampai Masjidil Haram, masuk pintu mana? Sunatnya yang pertama kali masuk pintu Babus Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Dan pintu Babus Salam ni masuk kerana betul-betul kita terus nampak kepada makam Ibrahim. Makam Ibrahim di depan satu baris. Kemudian tuan-tuan akan tengok Hijr Ismail, Kaabah pertama kali itu, tuan-tuan buatlah tawaf, umrah, sa'i dan sebagainya. Ikut dia punya peraturan dia. Jadi masuk ikut pintu Babus Salam pertama kali. Untuk orang akan datang, tuan ikutlah pintu mana yang ikut, ya, ikut yang hotel kita kedudukan di mana. Cuma pertama kali itulah kita masuk pintu Babus Salam. Sekarang ni berlaku perombakan yang besar, pengubah yang besar di Masjidil Haram, tapi pintu Babus Salam ni tetap ada. Dia akan ada juga lorong tu. Ya, kerana sunnahnya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia duduk di kawasan itu. Rumah Nabi SAW dilahirkan di sebelah itulah, di tepi itu. Maktabatul Rasul berada di situ. Dan Telaga Zamzam tuan-tuan dulu ada di depan Kaabah, sekarang ni dah dipindah dan diletak di paip besarnya. Tuan-tuan tahu di mana? Di belakang Maktabatul Rasul. Jadi tuan-tuan kalau ada peti air besar-besar kita beli 5 rial pakai besar tu, tuan-tuan pergi ke Maktabatul Rasul, duduk di Babus Salam, di belakang itu ada paip yang jenis orang dulu tu, pam yang besar tu, dia sedut air. Ini orang zaman dulu kan ada paip-paip yang buatan di kampung-kampung, dia sedut pakai dia pam yang besi tu. Tuan-tuan boleh tengok sedut air. Sekali buka tu paip yang besar ni masuk. Ya, tuan-tuan boleh ambil air Zam-Zam di situ. Ya, cuma Jemaah Haji Malaysia biasanya tak akan ambil dari situ sebab memang setiap kali kita dah bayar dalam package tu. Kalau nak ada lebihan dan sebagainya bolehlah ambil di kawasan tu, ya. Kalau kita nak ambil di tepi-tepi kawasan Masjidil Haram tu, paipnya kecil je, orang minum apa semua pergi keluar. Dia Babus Salam tu. Okey. Kemudian tuan-tuan, ini kedudukan Safa dan Marwah. Jadi tuan-tuan tengok ya, Safa sa'i ni dia tak ada sa'i sunat, tiada. Jadi kalau tuan-tuan tengok orang berpakaian biasa tu, jadi bermakna dia sedang menemani rakan-rakan dia yang lain, ya. Bukan dia buat sa'i sunat itu tiada, kecuali sa'i haji saja. Kecuali sa'i haji saja bila dia buat selesai dengan cara-caranya. Itu sajalah, ya. Okey. Kemudian saya rasa tiada apa perkara ni. Nombor 2 tuan-tuan, jemaah haji yang berhenti minum air Zam-Zam ketika sa'i disyorkan agar melangkah sedikit belakang daripada tempat berminum air Zam-Zam sebelum memulakan sambungan sa'i dilakukan berikutnya. Jadi saya pun dah bagi tahu yang dulu, tuan-tuan kalau nak pergi minum, tuan-tuan pergi biar lajak dulu. Lepas tu baru patah balik ke belakang minum air Zam-Zam, lepas tu boleh mula terus sahaja sambung. Kalau tuan-tuan pergi tuju terus kepada air, tuan-tuan kena patah balik kepada tiang sebelum telaga tempat pipe air itu ada, ya. Jadi begitulah keadaannya. Dan sa'i ni tidak perlu ada wuduk dan tidak diwajibkan untuk menutup aurat, ya. Jadi tak sama macam tawaf. Jadi sa'i ni dibenarkan tanpa wuduk. Kalau masa tengah sa'i ni keluar angin dan sebagainya, teruskan saja sekiranya kita terdesak dan sebagainya. Kalau sekiranya kita boleh ambil wuduk, kita ambil lah, dia dapat pahala sunatnya. Okey, jadi seterusnya tuan, ini perkara-perkara sunat, ya, semasa sa'i. Ya, perkara sunat pertama berwuduk, yang keduanya melaksanakan selepas mengerjakan tawaf. Seleloknya sunatnya ialah bila selesai je tawaf terus kita sambung. Bukannya kita lepas habis tawaf, aku penat nak balik tidur dulu di hotel, besok baru nak sambung balik. Boleh tak? Memang boleh, tetapi tidak mendapat fadilat sunat itu, tiada, ya. Apatah lagi dia tertanggung pada badannya larangan ihram itu berpuasa, ya. Yang ketiga menuju ke Safa melalui pintu Babus Safa di kawasan pintunya, ya, berwarna hijau. Keempat ke Safa Marwah
naik ke puncak itu bagi lelaki saja, perempuan tak perlu. Sekarang tak wujud pun dah ada berkaca dan dihalang ya. Kemudian menghadap ke arah kiblat nak mula tu sambil bertakbir. Bismillah, ya Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keenam, berturut-turut sunatnya bermualat. Maksudnya nombor 1 pergi sofa ke Marwah straight. Daripada Marwah ke sofa straight. Sampai ke 7 tu buat tanpa henti. Ya, kalau siapa yang buat begini, yang cara kedua dianggap tak dapat sunat. Caranya pertama dia pergi, 2 pergi, 3 patah balik, kemudian keempat, kelima, keenam sampai ke Marwah, sampai ke sofa yang keenam, dia pergi beli makanan dulu. Dia makan, minum apa semua sebab dia nak lepas ni nak sembahyang masuk waktu subuh dan sebagainya. Dia pergi makan minum dulu, kemudian sambung yang terakhir daripada sofa ke Marwah yang ketujuh. Dia sah sa'inya tetapi tidak mendapat fadilah, sunat itu tiada ya. Kemudian seterusnya melakukan ramal, berlari-lari anak, jogging perlahan bagi lelaki saja, perempuan hukumnya makruh, jangan buat. Kemudian ke-8 ittiba, membuka bahu kanan bagi lelaki, orang perempuan tak perlu tutup aurat sepenuhnya. Yang ke-9 berdoa sepanjang masa, dan yang ke-10 berjalan kaki disunatkan bagi yang mampu. Itu perkara-perkara sunat tuan-tuan. Jadi selesai rukun umrah yang ketiga, kita masuk rukun umrah yang keempat, yang terakhir, iaitu bercukur bergunting. Jadi tuan-tuan, pengertian bergunting ini tuan-tuan ialah menanggalkan, menghilangkan dengan apa cara sekalipun, sekurang-kurangnya 3 helai di kepala dengan menurut syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, masuk waktu bergunting. Bagi umrah, setelah selesai niat, lepas niat dia tawaf umrah dan sa'i umrah, itu masuk waktu untuk bergunting. Jadi dia boleh bergunting. Jadi tuan-tuan, saya bagi tahu contoh yang kes yang pertama tadi. Katakan jemaah haji itu, jemaah umrah, dia datang dia buat umrah, dia masa tawaf itu dia bawa selipar tadi, yang ada najis. Masa dia tawaf tu, tawafnya tak dikira pun walaupun satu. Kemudian sa'inya walaupun dia pergi ulang-alik dalam 3-4 km tu tak kira juga. Masih dia bergunting itu sebenarnya belum masuk waktu untuk bergunting. Sedangkan dia tak sedarkan itu sehingga 4 hari yang berikutnya. 4 hari berikutnya baru dia khabarkan pada kita, dan kita kena bagi tahu gunting sebelum masuk waktu adalah melanggar larangan ihram, sama ada sengaja ataupun tidak. Tetap dikenakan dam, cuma tidak berdosa kerana tidak sengaja. Jadi dia kena dam situ dan dia kena tanggalkan bila dia datang tuan-tuan. Nombor 1 saya kata, kepiah tuan haji tolong letak baju, boleh tanggalkan, seluar jangan tanggal. Yang 3 orang habis masalah pula. Tuan haji pergi naik ke dalam bilik, terus pakai ihram, turun, saya akan beritahu cara ni macam mana. Bukan 4 hari tuan-tuan, ada sampai 15 hari baru dia datang pun ada. 15 hari ni bermakna tuan-tuan, dia punya terngiang-ngiang, terbayang-bayang isu yang dia jadi tu, dia bangun tidur sampai termimpi-mimpi. Sebab tu saya kata, bila ada keraguan pada ibadah ini, sila buat dengan segera. Rombak balik umrah itu, tak ada masalah. Ya, kerana umrah ni kalau sekiranya kita buat, pastikan sebelum kita nak gunting itu, kita dah pastikan. Macam formula tadi tuan-tuan, masa kita tawaf dengan sepenuh hati kita. Sebelum kita nak pergi kepada sa'i, kita pergi tutup badan kita. Kita semayang sunat ihram, sunat tawaf dulu. Kita buat minum air zam-zam dulu. Tempoh berkempen, tempoh bertenang tu, kita tenang betul-betul. Kita yakinkan yang sebelum tu memang selesai. Bila dah mula sa'i, kita tutup dah benda tu dengan yakinnya. Kemudian bila kita dah sa'i tuan-tuan, sa'i dengan sepenuh hati. Rasa dahaga tuan-tuan, tuan-tuan boleh pergi stesen demi stesen, jaga dia. Kalau nak minum tuan-tuan, tuan-tuan ambil air, minum di atas puncak bukit Safa dan Marwah tu. Nak mengelakkan daripada ragu ni, macam-macam cara boleh tuan-tuan. Bila dah selesai Safa Marwah apa semua, tuan-tuan nak gunting, tuan-tuan kena pastikan tawaf sa'i sempurna dengan betul, baru gunting. Kalau ada ragu-ragu tuan-tuan, masa itu boleh tak kita nak rombak balik haji umrah kita? Jawapannya boleh lagi. Sebab kita belum lagi melakukan perkara larangan lagi. Kita belum gunting lagi, kita buat sa'i. Kalau selagi belum sempurna, buat lagi. Ya, tuan-tuan buat sampai bila-bila. Sebab itu dalam beberapa kes, tuan-tuan ada perkara-perkara yang luar biasa. Masa jemaah buat umrah,
dia macam-macam dia cakapnya. Ada satu kes tuan-tuan, dia nak keluar Masjid Haram tu tak boleh. Dia tengok anjing liar berkeliaran penuh di depan pintu, sedangkan orang lain tak nampak pun. Mungkin di situ ada perkara yang Allah Ta'ala jangan kamu keluar lagi, ada benda tak selesai lagi. Benda tu berlaku bukan lama, tahun lepas pun jadi juga. Dan tahun-tahun yang berikutnya mungkin jadi pada kita yang berbeza-beza, ya. Jadi tuan-tuan, semua benda yang berlaku ni, pastikan satu perkara, nak pindah kepada satu perkara tu, pastikan betul solid keyakinan kita. Kita buat tu dengan ilmu dan kena keyakinan. Sebelum kita nak bergunting, pastikan masuk waktu dengan yakin. Macam kita nak sembahyang fardu, gitu juga, ya. Pastikan tawaf selesai, sa'i pun selesai, baru bergunting. Rambut yang kita potong tu syaratnya nombor 2, mestilah di daerah kepala, daerah ketiak, daerah bulu mata ke bulu apa lain, semua jangan. Tak kira janggut ke apa ke, ya. Jadi semua kena ambil pada daerah kepala saja. Yang ketiga, tidak kurang daripada 3 helai rambut. Pastikan rambut yang dipotong bukanlah bulu, bukanlah benang dan sebagainya. Afdalnya bercukur bagi lelaki botak, ya, sekaligus, dan bagi wanita memadai hanya bergunting rambut sekadar seruas jari. Botak bagi wanita hukumnya haram, berdosa, ya. Kemudian waktu bercukur, bergunting umrah selepas tawaf dan sa'i dengan sempurna, itu masuk waktu untuk bergunting. Boleh bergunting sama ada rambut sendiri atau rambut orang lain apabila telah masuk waktunya. Ada jemaah tanya kepada kita, boleh tak kita nak gunting rambut kita lepas kita dah Safa dan Marwah, kita dah sa'i selesai, kita nak gunting rambut kita. Kita pun takut sebab larangan ihram salah satunya mencabut bulu atau rambut. Kita nak gunting rambut, boleh tak? Ya, boleh kita guntingkan rambut kita sendiri apabila telah masuk waktunya. Kalau tak masuk waktu, bermakna tak sempurna sa'inya dan tawafnya. Jadi kita gunting rambut kita dulu, dan hukumnya afdal, banyak pahala bagi orang yang gunting rambutnya dahulu sebelum melakukannya untuk orang yang lain. Ya, yang ketiga, ketika bergunting, jemaah haji wanita hendaklah menjaga auratnya terlebih dahulu, sebab haruma nazaru haruma lamsu. Apa yang diharamkan untuk kita tengok, diharamkan juga untuk kita pegang, ya. Tak dibenarkan. Rambut kita jangan wanita berselerakan di bawah. Jemaah lelaki pijak dianggap salah juga. Gunting letakkan pada tempat yang disediakan. Haruma nazaru haruma lamsu. Yang keempat, ujung rambut juga dikira sah untuk bergunting. Rambutnya panjang sampai ke lantai, gunting di bawah saja cukup dah. Jawapannya boleh memadai, tak perlu dicabut sampai ke akar-akar dia, ya. Kemudian yang keenam, bagi jemaah haji lelaki yang botak licin, yang tak ada langsung bagaikan cermin kepala dia tu, tak ada apa langsung, lalukan saja. Sunat lalukan saja mata pisau di atas kepalanya. Kalau ada walaupun rambut macam upin ipin tu, selai saja, selai itulah kena potong, ya. Okey. Jadi tuan-tuan, jadi saya rasa itu antaranya. Kawasan Safa Marwah kita dah tengok tadi, ya. Ini semua dah diulang tadi. Tertib pada syarat rukun yang kelima umrah, tertib dikira sah bila rukun umrah, ya, dilakukan mengikut tertib yang sebenarnya perkara dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Carta aliran ini tuan-tuan adalah yang berlaku semasa melakukan satu kali umrah. Tuan-tuan boleh niat mandi sunat ihram itu di rumah kita, ya. Apabila penerbangan kita nak bergerak sampai ke Jalai pergi ke Mekah, kita mandi sunat ihram di rumah kita. Kalau kita pergi ke Madinah dulu, mandi sunat ihram tu kita buat di kota Madinah, di hotel Madinah lagi, ya. Walaupun kita niat itu di Bir Ali dalam bas perjalanan, tapi tak sempat kita nak mandi tu. Jadi tuan-tuan kena kepek kuku, mandi sunat ihram. Sunat-sunat itu buatlah di Madinah ataupun di rumah kita di Malaysia, mandi sunat itu. Kemudian memakai pakaian ihram, pakai ihram sebelum sampai tempat kita nak berniat. Kemudian mandi sudah, pakai pakaian ihram sudah, kemudian sembahyang sunat ihram pun kita dah buat. Jadi selepas sembahyang sunat ihram itu, sebaiknya kita niat umrah. Bila sampai di tempat itulah rukun yang pertama.
Bila dah niat tuan-tuan di miqat, kita buat itu wajib itu di miqat, di tempatnya. Kemudian larangan ihram pun berkuasa bermula daripada niat itu. Ya. Dan bila niat tuan-tuan, jangan sekali-kali kita menganggap niat kita itu tidak sah. Bila kita dah niat, kita serahkan jiwa dan raga kita dengan raga-raga sekali. Kita kena serahkan. Bila kita nak cakap tu, kita bersedia dengan otak kita dah bersedia, mata kita tengok buku, dengan badan kita dah bersedia. Bila dah kita buat begitu, dalam tempoh seminit, 2 minit lepas tu kita nak adjust balik niat kita anggap tidak wujud dah. Jangan kita nak adjust dah. Kira masa nak bercakap tu, masa itu kita buat. Ya, kita sebab bila kita dah niat, kita nak patah balik, tidak boleh sama sekali dilakukan. Ya. Kalau sekiranya kita nak ubah, ya, tambah pula dengan niat haji pula masa tu, tuan-tuan, automatik haji dah jadi haji qiran pula. Ya, niat sekali saja, jangan buat berkali-kali. Sama juga tuan-tuan, kita kena latih di Malaysia ni, bagi orang yang takbiratul ihram buat 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu mula Allahu Akbar, lama-lama jadi sembahyang raya pula lah. Jadi tuan-tuan, sembahyang ni kalau takbir kita buat 2 kali, bermakna takbir kedua tu dia terbatal kerana bila takbir yang pertama sah, dia takbir yang kedua itu dibuat takbir yang kedua, bermakna takbir kedua tu terbatal dengan adanya takbir yang pertama yang sah. Ya, jadi tuan-tuan, sebenarnya takbir 2 kali ni menyebabkan kesan yang buruk pada ibadah itu. Batal sembahyang dia. Jadi kita di Malaysia ni kalau ada takbir banyak-banyak kali tu, lepas ni kita kena tekad pada diri kita, sebelum takbir tu kita kena bersedia dengan minda kita, dia punya mata dengan badan kita penuhkan, fokuskan dengan sebenarnya sekali, sedih je kata orang, sedih tembak jadi. Jangan tembak berkali-kali baru jadi. Tak mau. Dia kena bersedia. Bukan kita nak main muka pun kita nak buat. Tuan-tuan percayalah, kalau sesiapa yang biasa takbiratul ihram 2-3 kali, sampai sana memang akan jadi. Dan kita sedang bermain dengan syaitan itu. Tuan-tuan, bila takbir banyak kali ni, biasanya masa ambil wuduk tadi lenjun. Orang ambil sembahyang 2 minit habis, dia 5-6 minit, sama kadang-kadang sampai 10 minit pun ada. Jadi syaitan sedang berada di badan dia tu. Dia tengah bertinggi atas badan kita. Dia bertinggi sebenarnya. Jangan kita layan dia tu. Ya. Jadi dalam kes ni tuan-tuan, hati kita kena fokus dalam melaksanakan ibadah itu. Kita nak pergi umrah ni memang kena fokus lebih kuat lagi. Sebab itu persediaan sekarang ni dalam takbir banyak kali itu sebenarnya dia ada penyakit. Dia sebenarnya berpenyakit. Penyakit ragu-ragu, was-was syaitan itu ada pada dia. Jadi kalau suami tengok isterinya ada ragu-ragu gitu, suaminya kena masa ambil sembahyang tu kena tepuk sikit, jangan kuat sangat. Kalau pula je tepuk sikit. Seingat saya ada seorang rakan saya, bila Tuan Haji arwahnya Tuan Haji Pak Saman Kati, ya, dia tengok anak murid dia ambil sembahyang sampai lenjun badannya, dia ambilnya tangannya, dia piam sekali, kamu ni main dengan syaitan. Lepas tu, lepas kena tepuk tu elok jadi. Sekali sedih aja ambil sembahyang. Sama juga tuan-tuan, kalau sekiranya orang yang sembahyang takbir Allahu Akbar, tiba-tiba imam tu dah rukuk, jadi pula dia. Tahap keyakinan dia tu. Sebenarnya dia sedang bermain. Syaitan dia kata, tak jadi lagi ni, tak ada rukun itu, tak ada ini, tak ada itu, macam-macam. Sedangkan kita kena belajar di proses dia, sedih aja kita buat. Dan kita yakin yang sekaligus itulah yang terjadi. Ya, jangan kita berulang-ulang dan sebagainya. Okey. Kemudian seterusnya tuan-tuan, bila dah selesai kita dah niat, sedih aja, jangan 2-3 deh pula kita tembak. Kemudian kita laksanakan tawaf, rukun umrah yang kedua. Kemudian terus bila selesai 8 syarat itu, yang tawaf ini berada di dalam Masjidil Haram. Sa'i pula tuan-tuan, rukun umrah yang ketiga, bergunting dan tertib pada kebanyakan. Jadi selesailah umrah yang pertama dibuat, dan buat umrah kali yang kedua kena pergi balik naik bas, pergi ke Tanaim, patah balik 5 km, niat di sana, tak boleh niat di Tanah Haram tuan-tuan. Kalau niat juga macam mana? Macam mana tuan-tuan?
Dia, aku tak nak pergi, aku nak buat umrah, aku nak duduk di hotel ni dan niat di sini. Tak sah. Apa jawapan tuan-tuan? Jawapannya, kalau dia niat juga di hotelnya, niat umrah dah ada dah, rukun umrah pertama. Kemudian tawaf, lepas tu dia buat tawaf. Okey. Sa'i, lepas tu dia buat sa'i. Bergunting dia buat gunting. Kemudian tertib, maknanya rukun umrahnya dia buat semuanya, sahlah umrah dia. Bila dia niat di hotel di Mekah, bermakna dia meninggalkan wajib umrah. Wajib umrah dia buat dia kalau tinggalkan wajib umrah, umrahnya masih lagi sah, tetapi berdosa dengan sengaja tinggalkan dan dikenakan dam. Jadi orang yang macam ni malas pun nak pergi ke Tanah Aim 5 km, tapi dia pergi ke Tanah Aim tu, kira-kira pergi bayar tambahnya 10 rial. Pergi niat di sana, patah balik. Kalau dia nak duduk hotel, dia niat aja di sini. Dia niat di sini, dia tahu dia boleh pergi. Pertamanya dia berdosa niat di situ. Yang kedua, dia kenakan dam tertib takdir, kena ambil juga seekor kambing untuk disembelihkan, bayar dam, kerana bukan niat di tempat miqat. Sebab dua wajib umrah ialah niat ihram itu di miqat. Yang keduanya meninggalkan larangan ihram 13 perkara. Saya dedahkan ni pada tuan-tuan ya. Tuan-tuan kalau ada ragu-ragu pening kepala ke apa, tuan-tuan abaikanlah apa yang saya sampaikan ni. Ya. Jadi cuma boleh faham insya-Allah ya. Jadi sesiapa nak niat di Mekah juga ya, sebenarnya perbuatan itu salah. Berdosa sebab wajib dia niat kena keluar. Tapi kalau dia nak juga, dia ni jutawan. Kaya penuh ni. Macam saya dam tak kira ustaz, tak apa, saya bayar. Cuma saya tak nak pergi je sana. Penat katanya. Tak apa, nombor 1 jawapannya mati nanti masuk kubur kena khotan. Kena taubat, berdosa ni benda ni. Nombor 2, dia kena bayar dam seekor kambing. Dam tak apa ustaz. Tak apalah, letaklah. Saya kata itu cuma jawapan saya, itu dia. Kerana dia meninggalkan wajib umrah, tidak niat di miqat. Sama juga dengan kes jemaah haji tuan-tuan. Kalau pergi dalam kapal terbang sampai tempat miqat tu, orang lain semua niat, dia sampai ke Jeddah baru celik matanya, baru nak niat di Jeddah. Sama juga kesnya. Ataupun dia celik mata sampai ke Mekah, ke Kaabah baru sedar, aku tadi tak niat. Dia pun ragu tentang niat. Niat ke tidak? Jadi tidak lah tu. Jadi niat depan Kaabah tu, dia dianggap berdosa kalau sengaja. Yang keduanya, dia kenakan dam tertib takdir, seekor kambing kena bayar. Dia tidak boleh tanpa pengecualian. Jadi itu jawapan yang boleh saya berikan pada tuan-tuan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, umrah ni kita buat perbanyakkan dan tidak diwajibkan untuk orang yang tak pernah haji lagi. Dia tak pernah buat haji lagi, tapi dia nak pergi umrah buat pertama kali. Mana nak dulu? Nak buat haji dulu ke nak buat umrah dulu? Tidak menjadi syarat mana-mana. Dia nak buat haji dulu pun boleh, lepas tu umrah. Ataupun semua hidup dia tak pergi lagi haji, dah nak tunggu turn sampai 2050, tak ada tahidah dia. Jadi dia nak pergi umrah dulu, boleh tak? Tidak menjadikan syarat untuk buat haji dulu, untuk dibuat umrah pada masa sekarang. Jadi boleh nak dahulukan umrah, boleh juga nak buat haji terlebih dahulu. Wallahu alam. Jadi saya rasa itu saja tuan-tuan. Jadi saya rasa tuan-tuan boleh tanya hari ni. Kita ada masa lebih kurang dalam setengah jam ni. Tuan-tuan boleh tanya. Ya, untuk apa? Jangan soalan politik, jangan. Soalan agama ni, umrah saja. Okey, tuan-tuan. Okey, terima kasih. Soalan pertama, bagi jemaah yang tidak ada keuzuran, dia tidak sakit kaki dan sebagainya, lepas saja tawaf haji, tawaf umrah, kemudian dia minum air zam-zam, semayang apa semua, okey kaki dia apa. Tapi dia rasa tengok Safa Marwah ni jauh, dia pun pergi ke tingkat atas, dia pun sewa skuter, ataupun dia pergi kepada tempat Safa, dia tengok orang yang penolak kursi roda tu bayar 50 rial, sama atas 50 rial, skuter 50 rial, yang ini pun 50 rial. Jadi dia nak bayar walaupun dia tak mampu nak berjalan. Jadi dia mampu berjalan,
kakinya tak sakit, boleh tak diupah begini? Jawapannya boleh, cuma tak dapat pahala sunat. Kerana sunat dia Safa Marwah ini sa'i berjalan kaki. Itu yang sunatnya. Wallahu a'lam. Okey, tuan-tuan boleh? Okey, terima kasih ya. Soalan kedua, bagi jemaah haji, ni haji bukan umrah ya. Bagi orang nak pergi haji contohnya tahun 2013 ni akan berkumpul di Semenanjung ni, akan berkumpul di kawasan, kalau Perak ni akan berkumpul di Kelana Jaya. Ada yang kumpul di Pulau Pinang baik lepas, ada yang berkumpul di Johor, ada 3 lokasi. Sabah Sarawak pun ada, 1 Sabah dan 1 Sarawak. Ada 5 tempat transit awal bagi jemaah haji Malaysia. Jadi kita di Kelana Jaya, sampai di Kelana Jaya kita akan dengar taklimat bagi jemaah yang pergi ke Kelana Jaya yang penerbangannya katakan KT1 hingga ya KT50 akan pergi daripada KT1 hingga KT50, katakan dia penerbangan daripada KLIA pergi ke Jeddah, daripada Jeddah pergi ke Madinah. Kalau dia pergi ke Madinah dahulu, bermakna dia punya pakaian ihramnya tidak dipakai pada awal-awal di Kelana Jaya. Tapi kalau jadual penerbangannya daripada KLIA ke Jeddah, Jeddah pergi ke Mekah, destinasi yang pertama nak pergi ke Mekah, bermakna di Kelana Jaya diminta untuk mandi sunat ihram di Kelana Jaya, nak cukur-cukur bulu-bulu di Kelana Jaya, nak potong kuku di Kelana Jaya, sembahyang sunat ihram di Kelana Jaya, dan semuanya segala-gala di Kelana Jaya. Cuma niat ihram haji umrah, niat umrahnya jangan di Kelana Jaya. Niatnya hanya dalam kapal terbang 40 minit sebelum landing ke Jeddah, iaitu di Qarnul Manazil, untuk kita niat di dalam kapal terbang tu. Wallahu a'lam. Itu ya. Okey, dia seterusnya. Ya, Tuan. Hajar. Okey, soalan haji juga ya. Berkenaan bagi jemaah haji yang telah dia telah berlaku, katakan dia buat haji 8, 9 di Padang Arafah, 10 dia pergi ke Mina. Bila Mina ni kita akan berada di Mina 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Bila berada di Mina tuan-tuan, dalam tempoh 4 hari atau 3 hari tersebut, kita nak balik ke Mekah. Kita nak balik Mekah untuk melaksanakan tawaf haji dan sa'i haji. Adakah perlu dia nak tawaf haji dan sa'i haji dengan berpakaian ihram ataupun tidak? Jawapannya, apabila seseorang telah bertahallul awal, iaitu tahallul awal dia buat 2 daripada 3, iaitu melontar jamrah sudah, bergunting pun sudah. Mana kalau dia dah buat 2 ni, pakaian ihram sudah pun tercabut daripada dia. Bermakna bila dia dah balik daripada Mina ke Mekah, balik ke hotel yang balik semula, dia dah pakai jubah dah biasa, dah pakaian biasa. Bermakna tawaf haji dan sa'i hajinya dilakukan dengan berpakaian, bukan pakaian ihram, pakaian biasa. Itu jawapannya ya. Jadi tuan-tuan, jadi saya nak cakapkan pada tuan-tuan, bagi orang yang melakukan tawaf, ada kalanya pakaian ihram, ada kalanya pakaian biasa. Sebab tawaf umrah, tawaf sunat, tawaf nazar, tawaf wada' semua pakai biasa je. Manakala sa'i pula, sa'i berpakaian ihram semua kecuali sa'i haji saja bagi orang yang sudah tahallul awal dengan cara melontar dan bergunting. Jadi dia nak buat tahallul sani, tahallul yang kedua yang 100% selesai haji dengan cara tawaf dan sa'i untuk menggenapkan 3/3 tersebut. Jadi boleh ya, insya-Allah. Boleh faham insya-Allah. Okey, soalan seterusnya kalau ada. Pakai itibak ya. Sa'i ya. Ya. Terima kasih. Berkenaan dengan jemaah-jemaah lain, jemaah luar daripada Malaysia,
Sekiranya kita masa tengah tawaf, kita pakai iktibah, buka bahu kanan, dia memang iktiraf benda tu. Tetapi bila dah selesai saja tawaf, kita dah main sunat, kita tutup balik pakaian, pakai baju ni, kita minum zam-zam, kita solat sunat tawaf. Lepas tu kita nak pergi sa'i, kita buka balik bahu kanan. Kebiasaan jemaah luar, dia kata tawaf ittibah. Sa'i dia kata mamnu, dilarang. Jadi ya, pada pandangan mazhab lain mereka memang berpandangan begitu. Kita pandangan mazhab Imam Syafi'i, kita buka bahu kanan. Jadi bila berlaku begitu tuan-tuan, saya masa tengah sa'i ni, pengalaman saya sendirilah, bila sa'i kita sampai di tengah, Pak Haji ni tegur, dia kata mamnu, okey dah. Dia kata, saya pun la ba'sa, dia kata tak ada masalah. Tak ada masalah, kita pun tak nak berbahaya. Masa tu kita tengah sa'i, kita pun cakap terus saja. Pergi orang kedua pula sama-sama, dia kata la mamnu, mamnu okey dah. Dia kata mamnu tak boleh juga. Dah 3 orang dah tegur, kita pun tutup aja. Sebab masalah ni masalah khilafiyah. Dia masalah khilafiyah ni tuan-tuan, tidak sama sekali menjejaskan sa'i kita kalau kita tutup. Kita kena jaga permasalahan, jangan sampai bertumbuh pula di situ. Ya, dah 2-3 orang dah tegur apa semua, sekarang sampai ditahan, kata mamnu, kita pun ambil kain, kita tutup aje lah. Kita pun pusing sampai sana. Kalau kita nak buka balik semula, bukalah, bukan kita jumpa dia pun. Kalau kita nak teruskan begitu pun tak ada masalah. Cuma tak dapat pahala sunat itu. Yang sunat, antara sunat dengan kita kena jaga perbalahan mulut dan sebagainya itu, lebih utama kita jaga silaturahim sesama Islam itu. Yang utamanya macam sekarang ni, tempoh pilihan raya ni macam-macam, jaga mulut kita ni. Jangan sampai pergaduhan mulut kita menyebabkan silaturahim kita terputus. Orang yang qata'ur rahim, pemutus silaturahim, dia dakhalan nar, dia ahli neraka. Ya, jaga betul-betul. Jangan kita sampai kita bertegang leher. Benda yang sunat ni kita boleh abaikan. Maknanya kita boleh tinggalkan sementara, kita raikanlah. Ini adab sesama kita lah, insya-Allah ya. Jadi itu berikutnya, itulah jawapan saya insya-Allah. Jadi tak ada salah dengan. Okey, seterusnya saya lebih fokus, kalau tuan-tuan boleh tanya hari ni pasal umrah ni. Umrah ni kalau boleh tuan-tuan pecahkan ke apa hal masalah ke, tuan boleh tanya. Sebab umrah lepas ni dia tak adalah tajuk umrah. Lepas ni kita lebih pada tajuk-tajuk yang haji kita dah lepas dah. Ya, jadi tajuk umrah ni kalau ada. Kalau tak ada, kita tutup. Tak ada masalah. Ya. Okey, saya bagi. Ya, saya. Jadi kes tuan-tuan dan puan, bagi jemaah yang melaksanakan umrah, kalau dia membawa anak yang belum baligh lagi, bermakna segala kesalahan, kelakuan, niat dan sebagainya tertanggung ke atas walinya, tertanggung ke atas pengasuhnya yang membawanya. Jadi niatnya dia kena baca sama-sama, sajaku melakukan ihram dan sajaku melakukan umrah dan berihram dengannya untuk sebulan-bulan kerana Allah Ta'ala. Niatkan untuk sebulan itu, untuk anak itu. Dan dalam melaksanakan ibadah umrah tersebut, kita kena bersama-sama dengan dia. Kena buat dia, kalau kita dukung dia bagi kanak-kanak ini, bermakna kita kena selesaikan dia punya dulu tawaf itu. Kalau dia sudah boleh mampu berjalan, katakan dia darjah 2, darjah 3, darjah 4, yang belum lagi balik, ya, bermakna dia kena pusing bersama-sama dengan kita. Ya, ada beberapa kaedah tuan-tuan, kalau kanak-kanak ni
dia masa tawaf ni 8 perkara tu kena jaga. Ya, bermakna kalau boleh kita nak kawal dia dengan kerusi roda, letakkan dia di kerusi roda. Ya, kalau sampai tahap kalau dia dah berpusing-pusing, ikat dia. Ya, sebab syarat sah masa tawaf dia mesti kiri jaga segala-galanya. Jadi semua tu di bawah tanggungjawab kepada walinya, kepada yang membawa, yang ketuanya. Bermakna kalau ada kesalahan-kesalahan yang ada, dia kembalikan kepada, dia kena membayar dam dan sebagainya. Jadi kita macam tadi kata, kita berlapang dada. InsyaAllah kita dah tengok dengan kemampuan anda kita boleh buat dengan baik. InsyaAllah kalau tak ada dam, kita tak perlu bayar apa-apa lah. Kalau ada, kita langsaikanlah dengan yang sepatutnya. Wallahualam. Okey, terima kasih. Ni soalan ni saya tunggu jugalah ya. Berkenaan jemaah orang warga ibu bapa kita pergi umrah, kita nak buat umrah untuk ibu bapa kita yang telah meninggal. Okey, ya, kita nak buat umrah untuk ibu bapa kita menurut pandangan Imam Mazhab Syafi'i dalam karangan kitab Syarah Muhadzab, iaitu bagi orang yang meninggal dunia, ibu bapa kita telah meninggal dunia dan tidak ada mewasiatkan, tidak ada izin, tidak ada wasiat daripada empunya badan untuk minta kepada anak cucunya melaksanakan umrah, bermakna tidak dibenarkan niat untuk fulanah tersebut, orang yang meninggal dunia ni, ibu bapa kita. Jadi caranya tuan-tuan, caranya pelaksanaannya kita nak buat bagi orang ibu bapa kita yang tidak mewasiatkan upah dan sebagainya kepada kita sebagai cucu ataupun anak. Kita pergi sana, kita niat untuk diri kita dahulu. Kita niat untuk diri kita dulu, bermakna sahaja aku melakukan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kita niat untuk kita. Bila selesai tawaf, selesai sa'i, masa bergunting, lepas bergunting, kita panjatkan kepada Allah, kita doa supaya pahala umrah ini diserahkan bulat-bulat kepada ibu kita yang bernama sekian-sekian. Itu caranya, macam mana pelaksanaan kita melaksanakan tahlil yang kita amali di Malaysia ini. Tahlil tu dia ada khalifah dia. Khalifah itu yang akan kumpul, dia akan serahkan kepada si mati. Ya. Jadi itu cara yang disebutkan dalam kitab Syarah Muhadzab yang kita pegang. Dan dia kalau sekiranya buat tanpa izin daripada si mati, bermakna amalan tersebut tidak diterima. Kerana syarat hendak buat ibadah ini, sama ada nak buat tawaf, nak buat sa'i, nak buat umrah, ataupun nak buat korban, nak buat akikah dan sebagainya, kena ada pengiktirafan daripada si mati tersebut. Dia ada menyebut, mewasiatkan dan sebagainya. Sama ada korban, akikah, umrah, haji dan sebagainya. Kecuali haji yang menjadi rukun yang tak pernah buat. Kalau dia haji dia dah buat, nak buat haji yang kedua, bolehlah dia mewasiatkan ataupun sebaliknya buat ibadah Allah Ta'ala. Ya, jadi itu. Walaupun ibu bapa angkat. Dan macam mana pula kalau ibu bapa kita masih lagi hidup tapi uzur yang teruk di Malaysia, boleh tak kita nak buat umrah untuk beliau? Jawapannya, sakit yang tidak ada harapan sembuh dibenarkan dengan izin bapa kita yang memang tak boleh bergerak itu. Ya, maknanya kata tuan-tuan, nak buat haji, nak buat umrah badal, nak buat upah umrah ini, nak buat umrah kan untuk orang lain. Ya, syarat pertamanya umrah untuk dia mempunyai badan dah selesai, yang wajib. Ya, yang keduanya, dia ibu bapanya yang dia bawa ni mestilah telah meninggal dunia ataupun sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kalau dia ada tercegat kat Malaysia ni, berkebun apa semua, nak buat untuk sebulan tu tidak dibenarkan walaupun dia izinkan. Itu di antara prasyaratnya lah. Wallahu alam. Jadi saya rasa itu sajalah ya untuk minggu ni. Ya. Boleh kita nak buat, bersedekah ni kita buat. Sama ada tuan-tuan
kita tengok hukum yang pertamanya, ada wasiat baru terangkat hukum dia kita buat. Sekiranya tiada, kita buat atas nama kita dulu, korban ke akikah ke apa, kemudian kita akan solat nanti kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, pahala yang korban ini, setitik darah yang korban yang kita berikan untuk kita ni, kita hadiahkan bulan-bulan, diserahkan kepada si bulan-bulan. Sekiranya benar begitulah, boleh ya, insyaAllah. Jadi saya rasa itu sajalah untuk sesi untuk hari ini tuan-tuan. Jadi semoga perbincangan umrah kita ni ya, kita dapat sama-sama melihat faedah. Dan sekiranya tuan-tuan tak pernah dengar tajuk umrah ini, kali pertama tuan-tuan mendengar, minta tuan-tuan boleh fahami dengan baik. Ya, saya minta maaf sekiranya tuan-tuan tak boleh nak fahami. Yang keduanya, kalau tuan-tuan sudah biasa dah dengar umrah dan haji selama ni, ya tuan-tuan anggap ini sebagai untuk refreshment, untuk pembugaran sahaja, untuk mengingat semula apa yang kita telah pelajari. Semoga kita yang itu lebih kuat ingatan kita dan kita faham, insyaAllah. Okey, jadi kita tutup dengan baca doa sikit. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'allanna wa ma anta minal muqaddimin wa al-mu'akhir. La ilaha illa anta rabbana zidna wasi' fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'ala qulubihim. Allahumma iftah li abwabal khair, Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabas salam wa abwabas salam wa abwabas sihah wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal sihah wa abwabal barakah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa perkara yang nak maklumkan kat sini. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan sedang hadirin sekalian. Jadi untuk minggu ni adalah umrah telah selesai. Jadi dalam jadual kita ada 4 kali lagi. Jadi minggu hadapan adalah berkenaan dengan taharah ataupun suci dan juga solat.